Tuan-tuan dan puan-puan, anda dijemput berdiri untuk menerima ketibaan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Adham Baba, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi serta Div-Div Kehormat. Para hadirin dijemput duduk. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Adham Baba, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI. Yang berbahagia, Datuk Zainal Abidin Abu Hassan, Ketua Setiausaha MOSTI. Yang berbahagia, Datuk Teknologis Dr. Muhammad Nor Azman Hassan, Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan Teknologi MOSTI. Yang berusaha, Dr. Nagulendran Kanggayat Karasu, Timbalan Ketua Setiausaha Perancangan dan Pembudayaan Sains MOSTI. Yang berbahagia, Profesor Emerita Datuk Dr. Asma Ismail, Presiden Akademi Sains Malaysia. Puan Hazami Habib, Ketua Pegawai Eksekutif ASM. Profesor Madya Dr. Chai Lei Ching, Pengerusi Young Scientist Network Academy of Sciences Malaysia, Fellow dan Fellow Kanan ASM, ahli-ahli dan affiliates YSN ASM, pengamal media serta para hadirin sekalian. Para hadirin kini dijemput berdiri untuk menyanyikan lagu Negaraku. Sarung ketupat berisi inti, dibawa budak sambil berlari. Kehadiran semua sangat dihargai. Moga majlis bertambah seri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Majlis Pelancaran Buku Modul Komunikasi Sains YSN ASM. Majlis pelancaran pada hari ini diadakan bersempena Minggu Sains Negara Keluarga Malaysia 2022 yang bertemakan Merakyatkan Sains, Menginsankan Teknologi. Pada tahun ini, Minggu Sains Negara Keluarga Malaysia 2022 dilaksanakan dengan tema-tema khusus yang akan berubah pada setiap bulan bermula pada bulan April hingga Oktober 2022. Antara tema rentas kluster yang disebutkan merangkumi komunikasi sains, ekonomi, kesejahteraan rakyat, kerjasama antarabangsa, kelestarian alam dan revolusi perindustrian atau 4th IR. Untuk memberkati majlis kita pada hari ini, saya ingin menjemput Encik Hazman Al-Hafiz untuk membacakan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, hanya padamu sahaja kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkat-Mu. Bersempena dengan majlis pelancaran buku modul Komunikasi Sains YSN ASM pada hari ini, kami memohon inayah dan taufik-Mu, kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami,
Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada kami, supaya kami dapat mengisi ilmu dan pengetahuan yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Kami memohon kepadamu agar engkau berkatilah majlis ini dengan limpahan rahmat-Mu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keredaan dan hidayah-Mu. Sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu, ya Allah. Kami berkumpul untuk menimba ilmu, bertukar pendapat, menyumbangkan buah fikiran, menghubungkan silaturahim dan memberi sokongan ke arah meningkatkan lagi prestasi kami. Kami memohon kekuatan dari hadrat-Mu, ya Allah, supaya kami yang hadir pada hari ini agar kami dapat melaksanakan segala kebajikan, dan kami pohon perlindungan dengan Engkau daripada melakukan keburukan. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut, serta muliakanlah kami dengan ketakwaan dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih diucapkan. Hadirin sekalian, dengan ini saya menjemput Profesor Emerita Datuk Dr. Asma Ismail untuk menyampaikan ucapan alu-aluan beliau. Dipersilakan. Yang berusaha, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Adam bin Baba, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI. Yang bahagia Datuk Zainal Abidin Abu Hassan, Ketua Setiausaha MOSTI. Yang bahagia Datuk Teknologis Dr. Muhammad Noor Azman Hassan, Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan Teknologi MOSTI. Yang berusaha Dr. Nagu, Timbalan Ketua Setiausaha Perancangan dan Pembudayaan Sains MOSTI. Yang berusaha Profesor Madya Dr. Chai Lei Chin, Pengurusi Young Scientist Network ASM, YSN ASM. Yang berusaha Puan Hazami Habib, Ketua Pegawai Eksekutif Akademi Sains Malaysia, Fellow Akademi Sains Malaysia yang hadir secara virtual, para saintis muda YSN ASM, wakil-wakil media, tuan-tuan dan puan-puan para hadirin sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat tengah hari. Pertama sekali saya ingin mengucapkan selamat berpuasa kepada semua yang beragama Islam, dan terima kasih saya ucapkan kepada yang bahagia Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Adam bin Baba kerana sudi meluangkan masa bersama-sama saintis muda dari Young Scientist Network bagi menyempurnakan sesi dialog berserta dengan pelancaran buku modul Sains Komunikasi. Terima kasih juga pada KSU dan timbalan-timbalan KSU yang sudi hadir pada hari ini. Kehadiran tuan-tuan amat memberi makna pada kami semua. Buat pengetahuan para hadirin sekalian, sejarah penubuhan YSN ASM bermula pada tahun 2012 apabila ia telah dicadangkan oleh Jawatankuasa Program Lindau ASM dan diluluskan oleh Majlis ASM bagi mewakili suara saintis muda di Malaysia di peringkat nasional dan antarabangsa. Penubuhan YSN ASM dilaksanakan kerana Akademi percaya dan sedar akan kepentingan melatih saintis muda sebagai pemimpin muda yang didedahkan kepada landscape sains, teknologi, inovasi dan juga ekonomi di peringkat nasional dan juga di peringkat global. Melalui platform YSN ASM, ahli YSN ASM dapat memainkan peranan sebagai pemangkin dalam usaha membentuk para pelajar dan generasi muda sebagai pemimpin yang akan menerajui SDIE negara pada masa hadapan. Ini adalah penting kerana kehebatan generasi muda menggambarkan kehebatan negara. Melalui pemerhatian saya, jaringan yang diwujudkan sejak 10 tahun ini telah memperkukuhkan kedudukan YSN ASM sebagai satu platform kolaborasi yang penting bagi saintis muda daripada institusi pendidikan dan pelbagai institusi pengajian tinggi awam dan juga swasta.
YSN ASM yang bermula dengan hanya seramai 32 saintis muda, kini sudah lebih tua, telah berkembang dengan keahlian seramai 225 orang. Ini termasuk saintis muda yang baru memulakan perjalanan kerjaya mereka. Dan kategori ini dikenali sebagai affiliates YSN ASM, di mana mereka berpeluang melatih diri untuk mempunyai sifat kepimpinan serta menyumbang bakat dan kepakaran mereka ke arah mempertingkatkan pemahaman masyarakat terhadap sains dan teknologi. Saya pasti semua saintis muda yang pernah terlibat secara langsung dengan YSN ASM sejak penubuhannya turut berasa bangga melihat YSN ASM yang terus kekal aktif, proaktif dan relevan dalam menjalankan pelbagai program yang berasaskan sains, teknologi, inovasi dan ekonomi kepada masyarakat. Momentum ini kita rasa perlu diteruskan bagi memperluaskan lagi peranan setiap saintis muda dalam YSN ASM sebagai ejen penyebar STI dan ilmu pengetahuan kepada masyarakat, terutama sekali kepada para pelajar dan juga generasi muda. Sebagai Presiden ASM, saya amat berbangga dengan kesungguhan saintis muda YSN ASM yang begitu aktif dalam menyediakan aktiviti dan program bagi memacu pembudayaan sains secara kreatif dan juga inovatif. Berfokuskan 8 cabang utama iaitu komunikasi sains, kepimpinan, pendidikan, penyelidikan, sains melalui media, polisi sains, program libat urus dan integriti dalam sains. Mereka ini telah merangka program tahunan yang komprehensif mengikut perkembangan STIE semasa. Pada tahun 2021, YSN ASM telah menjalankan lebih daripada 20 aktiviti, kolaborasi dan juga program lipat urus. Antaranya seperti YSN Turun Padang, Borak Sains, Junior Science Artist Competition, Chrysalis Award, Bengkel Science Policy dan Empowering Young Scientist Program. Ini menggambarkan semangat saintis muda YSN ASM untuk memberikan impak positif kepada landscape STIE negara. Mereka juga, ingin saya nyatakan di sini, menjadi tulang belakang kepada kejayaan National Science Challenge sejak tahun 2013. Apabila saintis muda ini menyumbangkan kepakaran mereka dalam penggubalan soalan untuk lebih daripada 10,000 pelajar sekolah menengah setiap tahun serta menjadi mentor kepada lebih daripada 500 pelajar sekolah yang berjaya memasuki peringkat separuh akhir dan akhir di dalam pertandingan National Science Challenge ini. Kepimpinan saintis muda ini turut terselah melalui program Chrysalis Award yang dianjurkan oleh YSN ASM sejak tahun 2019. Program ini memberi peluang kepada pelajar tahun akhir PhD untuk mengukuhkan bakat dan kemahiran bagi memberi impak kepada ekosistem STIE negara. Setakat ini, YSN ASM telah berjaya mengetengahkan 45 pelajar PhD yang cemerlang, di mana bakat mereka ini terus digilap untuk menjadi saintis yang berkarisma. Terdapat juga di kalangan mereka yang mendapat peluang pekerjaan dengan pihak industri setelah mendapat latihan program Chrysalis. Saya berpendapat pendedahan para pelajar tersebut melalui didikan mentor daripada YSN ASM akan memberikan impak yang positif ke arah kecemerlangan sains negara. Kredibiliti saintis muda yang dipilih untuk menjadi ahli YSN ASM juga terbukti apabila pengerusi YSN ASM iaitu Profesor Madya Dr. Chai Lei Chin telah dilantik menjadi wakil suara saintis muda pada tahun ini sebagai ahli di Majlis Sains Negara yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Di sini kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada MOSTI dan pihak kerajaan atas pengiktirafan ini.
Fellow ASM juga turut memberikan persepsi dan maklum balas yang amat positif terhadap prestasi yang ditunjukkan oleh YSN ASM sepanjang penubuhannya. Pada tahun 2022 tahun ini, sebanyak 25 program dan aktiviti utama telah dirancang untuk dilaksanakan oleh YSN ASM, termasuk mengambil bahagian secara aktif dalam penganjuran program STIE bersempena dengan Minggu Sains Negara yang bermula dari bulan April hingga Oktober 2022. Dan adalah diharapkan ia akan dapat membantu menyemai dan meningkatkan minat terhadap sains di kalangan masyarakat, khususnya pada para pelajar. YSN ASM juga telah menghasilkan modul sains melalui pendekatan pembelajaran berasaskan inquiry ataupun inquiry based learning bertajuk Begitulah Sang Suria, daripada cahaya kepada elektrik dan jin inovasi kehidupan. Kedua-dua modul ini dihasilkan oleh saintis muda YSN ASM bagi membantu guru sains untuk menjalankan aktiviti pembelajaran sains yang lebih interaktif. YSN ASM juga bekerjasama rapat dengan Pusat STEM Negara, Pusat Sains Negara dan juga Petrosains. Inisiatif seperti ini adalah penting bagi menimbulkan minat yang mendalam terhadap subjek STEM. Integriti dalam penyelidikan merupakan satu lagi aspek yang menjadi fokus utama YSN ASM. Bagi membentuk budaya penyelidikan yang berintegriti di kalangan para penyelidik, ahli saintis muda YSN ASM telah terlibat di dalam pembentukan satu lagi modul, iaitu modul Malaysian Educational Module on Responsible Conduct of Research, yang dapat dijadikan rujukan dan panduan untuk para pendidik di luar sana untuk mengetahui selok-belok mengenai cara yang terbaik untuk mereka menguruskan integriti dalam pendidikan mereka. Modul ini tidak hanya digunakan di peringkat kebangsaan, malah digunakan sekarang di rantau ASEAN. Dan untuk pengetahuan hadirin, model YSN ASM ini telah digunapakai di peringkat ASEAN dan YSN ASM menjadi sekretariat sekarang untuk ASEAN Young Scientist Network. Kini kita telah mempunyai jaringan saintis muda di ASEAN yang juga dipromosikan bersama oleh Malaysia dan juga Thailand. Ini sekali lagi menjadi kebanggaan pada kita semua. Dalam usaha mentransformasikan negara ke arah negara maju, saintis muda bukan saja berperanan untuk menyebarkan ilmu sains, tetapi perlu juga bertindak sebagai agen penyebaran maklumat atau ejen penyebaran maklumat yang berkaitan dengan sains kepada masyarakat dan juga para pelajar. Jurang yang wujud bagi menyampaikan maklumat yang berpaksikan STIE ini dapat diatasi dengan menggunakan teknik komunikasi sains yang tepat. Contoh terbaik adalah apabila YSN ASM telah menghasilkan sebanyak 8 fact sheet mengenai COVID-19 sewaktu kita berada dalam fasa pandemik dahulu. Dengan menggunakan bahasa yang mudah difahami, fact sheet ini telah mendapat capaian lebih daripada 150,000 pembaca dengan 34,500 muat turun di media sosial. Ini membantu meningkatkan kefahaman masyarakat dalam mendepani pandemik COVID-19 dan salah satu kemahiran yang perlu dipentingkatkan dalam komunikasi sains. Memandangkan masyarakat dan para pelajar terdiri daripada pelbagai latar belakang serta mempunyai keupayaan yang berbeza, saintis muda perlu bijak dalam memilih pendekatan komunikasi sains yang berkesan. Di antara lebih 200 ahli YSN, 2 daripada ahli YSN ASM telah dinobatkan sebagai juara dalam pertandingan FameLab yang dianjurkan oleh British Council UK, United Kingdom. Pertandingan ini telah melibatkan lebih daripada 40 negara untuk mencari mereka yang terhebat dalam komunikasi sains.
Dan pada tahun 2016, Profesor Abimanyu yang merupakan pengerusi YSN-ASM pada ketika itu telah memenangi pertandingan ini dan diikuti oleh Dr. Siti Kariah yang juga ahli YSN pada tahun 2019. Kedua-dua mereka ini telah membentuk satu pasukan yang mantap yang hadir pada hari ini yang diketuai oleh Dr. Siti Kariah sebagai ketua penulis buku yang bakal dilancarkan pada hari ini oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Adam Baba. So di sini saya ingin mengambil peluang untuk mengucapkan sekalung tahniah kepada barisan penulis buku komunikasi sains yang bertajuk Science Communication in Practice, A Malaysian Perspective with Global Relevance, a Training of Trainers module. Iaitu mereka ini adalah barisan yang terdiri daripada Dr. Kariah Muhammad Hanafiah, Encik Wan Abdul Matin, Wan Abdul Rahim Kamil, Profesor Abimanyu Vira Kumarasivam, Encik Daniel Abdul Rahman, Chemist Dr. Fatimah Salim, Technologist Dr. Margaret Siva Pragasam, Dr. Murni Wan Muhammad Noor, Profesor Madya Dr. Muhammad Bakri Baka dan Profesor Insinyur Rosdiadi Nordin. Saya berharap Jadi saya berharap agar saintis muda YSN ASM pada hari ini akan terus meningkatkan usaha dalam membudayakan sains dan menerapkan kepentingan inovasi kepada para pelajar dan juga pada masyarakat. Ini dapat dilakukan dengan lebih baik dengan adanya penggunaan teknik komunikasi sains yang efektif bagi menarik minat para pelajar dan masyarakat awam untuk mendalami dan menghayati sains. Saya doakan agar modul ini dapat membantu semua penggunanya untuk menjiwai komunikasi sains ke arah merakyatkan sains dan menginsankan teknologi. Akhir kata, selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Datuk Dr. Asma atas ucapan yang disampaikan sebentar tadi. Hadirin yang dihormati, majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Adham Baba untuk menyampaikan ucapan beliau dan seterusnya melancarkan buku modul Komunikasi Sains YSN ASM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih saudara pengacara majlis yang berbahagia, Ketua Setiausaha MOSTI Datuk Zainal Abidin Abu Hassan, Yang Berusaha Profesor Emeritus Datuk Dr. Asma Ismail, Presiden Akademi Sains Malaysia, Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Datuk Dr. Muhammad Nur Azman Hassan dan Dr. Nagulendran, Yang Berusaha Ketua Pegawai Eksekutif Akademi Sains Malaysia Puan Azami Habib, yang dihormati pengurusi Young Scientist Network ASM Profesor Madya Dr. Chai Lei Chin, Fellow Akademi Sains Malaysia, saintis muda YSN ASM serta sahabat-sahabat media yang dihormati. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Syukur alhamdulillah kehadiran kita pada tengah hari ini melambangkan bahawa titik penting untuk kita bersama-sama melancarkan buku modul komunikasi sains yang diterbitkan oleh YSN ASM bersempena Minggu Sains Negara Keluarga Malaysia tahun 2022. Syukur alhamdulillah kerana kita dapat hadir secara fizikal dan juga secara maya. Untuk itu tidak terlewat untuk saya
mengucapkan salam Ramadan kepada semua hadirin yang beragama Islam, dan dengan bermulanya fasa peralihan ataupun transisi ke endemik wabak COVID-19 sejak 1 April yang lepas, saya pasti Syawal tahun ini yang bakal tiba minggu hadapan adalah lebih bermakna. Terutama sekali apabila dapat disambut dengan keluarga tercinta di kampung halaman. Dan untuk itu, pesanan kita setiap kali kita berada di mana-mana aktiviti dan program, kita harus terus mematuhi SOP sebagaimana yang disarankan oleh kerajaan. Untuk makluman, sebentar tadi saya telah mengadakan sesi libat urus bersama saintis muda ataupun Young Scientist Network, dan saya telah memperolehi pelbagai maklum balas yang telah diketengahkan oleh para saintis muda negara membabitkan ekosistem sains, teknologi, inovasi dan ekonomi ataupun STIE. Saya telah dimaklumkan bahawa keahlian YSN ASM adalah bagi saintis-saintis yang di bawah umur 40 tahun dan pemilihan ahli dibuat secara tahunan. Untuk itu, pada tahun ini, tahun 2022, merupakan tahun ke-10 penubuhan YSN ASM. Untuk itu, marilah kita ucapkan tahniah kepada YSN ASM di atas ulang tahun sedekad penubuhannya. YSN ASM merupakan satu inisiatif dalam usaha Akademi Sains Malaysia bersama MOSTI untuk kita mempunyai pelapis kepimpinan terbaik dalam bidang STI yang pelbagai. ASM menyediakan platform YSN bagi menjalankan aktiviti dan bengkel serta program mengikut kepakaran dalam bidang masing-masing. Dan seperti dimaklumkan, sehingga kini telah mengiktiraf 225 saintis muda terbaik di negara kita. Sudah pasti kesemua saintis muda ini boleh menyumbang kepada ekosistem STIE yang lebih kondusif dan tangkas dalam mencapai matlamat negara kita sebagai sebuah negara berteknologi tinggi menjelang tahun 2030. Keluarga Malaysia yang saya kasihi, data terkini menunjukkan hanya 47% jumlah pelajar dalam bidang STEM dan sebanyak 19% bagi sains tulen. Yang amat berhormat Perdana Menteri pada mesyuarat Majlis Sains Negara pada 8 April yang lalu telah menekankan kepentingan perancangan dan hala tuju STEM kebangsaan. Ini bagi memastikan negara mempunyai bakat STEM berpotensi dan kalis masa hadapan yang dapat menerajui transformasi My STIE 1010 dan juga Dasar Sains Negara 21-2030 selaras dengan pembangunan dan keperluan negara. Untuk itu, MOSTI melalui dasar yang saya sebutkan tadi dan juga telah merangka pelbagai usaha untuk membudayakan STIE. Antara teras dalam dasar berkenaan adalah tajuk yang paling penting, iaitu bakat STI yang adaptif serta pemudayaan dan pengaplikasian STI itu sendiri. Menerusi program-program lonjakan dalam kedua-dua teras berkenaan, ia dapat meningkatkan penawaran dan permintaan bakat STEM sekaligus meningkatkan daya saing STIE negara di masa hadapan serta menggalakkan pertumbuhan ekonomi berasaskan pengetahuan. Salah satu pendekatan lain yang dapat diambil bagi memupuk minat pelajar kepada STEM adalah mempertingkatkan kemahiran komunikasi sains di kalangan saintis, di kalangan penyelidik, guru-guru, pengamal media dan lain-lain
agar informasi STI dapat disampaikan dengan lebih berkesan kepada orang ramai, terutamanya generasi muda kita. Persepsi ibu bapa, pelajar dan masyarakat umum yang beranggapan bahawa subjek berteraskan sains adalah sukar perlu diubah. Sekiranya diamati, sains adalah satu subjek yang menyeronokkan dan kita semua harus memainkan peranan untuk memupuk minat generasi muda terhadap sains. Menurut analisa World Economic Forum pada tahun 2020, literasi sains dan komunikasi adalah 2 daripada 16 kemahiran abad 21 yang perlu dikuasai generasi muda supaya mempunyai kecekapan dan ketengkasan dalam menghadapi cabaran dan ancaman masa depan. 16 kemahiran yang dimasukkan adalah literasi, numerasi, sains, IT, keuangan, budaya dan civics, pemikiran kritikal ataupun penyelesaian masalah, kreativiti, komunikasi, kerjasama, ingin tahu, inisiatif, kegigihan, kebolehsuaian, kepimpinan dan kesedaran sosial dan budaya. Inilah 16 perkara yang disebut sebagai kemahiran asas untuk berhadapan dengan abad 21. Oleh itu, perlu ada satu usaha yang sistematik dalam melaksanakan komunikasi sains yang efektif dan menarik untuk menyemai minat generasi muda, terutamanya golongan pelajar dalam bidang STEM. Ia juga perlu diselaraskan dengan teknologi serta menggunakan kaedah yang lebih santai bagi menarik perhatian mereka. Dalam usaha menterjemahkan visi untuk menyemai kemahiran komunikasi yang lebih berkesan, hari ini MOSTI menerusi ASM memperkenalkan buku modul komunikasi sains yang boleh menjadi rujukan pelbagai pihak. Buku ini memberikan kemudahan kepada para saintis, kepada penyelidik, guru, malahan pengamal media untuk digunakan sebagai rujukan dalam menyampaikan komunikasi sains yang lebih berkesan kepada kumpulan sasar masing-masing. Sebagaimana ramai di antara kita maklum, para saintis lazimnya menggunakan istilah sains yang teknikal, sukar difahami dan kompleks. Tetapi melalui buku ini, pembaca dapat memperolehi tips untuk mengetahui langkah-langkah serta pendekatan komunikasi sains dengan cara yang lebih menarik dan mudah difahami. Melalui komunikasi sains yang jelas, masyarakat maupun pelajar dapat memahami dengan lebih teliti mengenai perkara-perkara yang berlaku di sekeliling. Dalam masa yang sama, literasi kepada sains juga amat penting bagi mengelak diri daripada terpengaruh dengan fakta-fakta yang menyimpang daripada kebenaran saintifik. Keluarga Malaysia yang dirahmati, besar harapan saya agar buku modul komunikasi sains ini juga digunakan sebagai panduan dan rujukan agensi-agensi di bawah seliaan MOSTI. Ia juga boleh dikongsikan bersama rakan-rakan STIE di ASEAN dan antarabangsa agar penyampaian ilmu sains dapat dinaratifkan dengan lebih kreatif, efisien dan efektif bagi semua peringkat umur. Semoga penerbitan buku ini turut menjadi inspirasi kepada ahli-ahli YSN ASM di masa akan datang dalam menghasilkan material-material yang dapat membantu usaha pembudayaan sains kepada masyarakat dengan lebih berkesan. Terima kasih saya ucapkan kepada penulis buku modul komunikasi sains ini yang dapat menerbitkan modul yang terbaik ketika ini. Terima kasih dan tahniah. Sesungguhnya usaha ini adalah sejajar dengan tema yang diangkat MOSTI pada tahun ini, iaitu merayatkan sains, menginsankan teknologi. Untuk itu, saya berharap di antara kita yang perlu menjalankan tanggungjawab secara langsung dan tidak langsung, bolehlah melaksanakan perkara yang telah pun ditulis dalam buku ini supaya
pencapaian kita untuk merakyatkan sains dan juga menginsankan teknologi ini mencapai kehendak yang diperlukan oleh negara kita. Untuk itu dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini melancarkan buku modul komunikasi sains YSN ASM. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri atas ucapan sebentar tadi. Okey. Yang Berhormat dijemput kekal di atas pentas. Ya. Saya ingin menjemput Yang Berbahagia Datuk Zainal Abidin bin Abu Hassan dan Profesor Emerita Datuk Dr. Asma Ismail untuk mengiringi Yang Berhormat Datuk Seri Adham untuk sesi pelancaran buku modul Komunikasi Sains YSN ASM. YB Menteri akan menandatangani buku replika sebagai simbolik pelancaran buku modul ini. Dengan itu, buku modul Komunikasi Sains YSN ASM telah dilancarkan secara rasmi. Terima kasih kepada Div-Div kehormat. Sorry. Oh, it's next. After this. Oh, okay. Kini saya ingin menjemput para pengarang buku modul Komunikasi Sains beserta dengan Div-Div kehormat untuk mengambil gambar di atas pentas. Terima kasih diucapkan pada semua. Div-Div kehormat dijemput kembali ke tempat masing-masing untuk menyaksikan video pelancaran.
Para hadirin, mari kita saksikan video pelancaran buku modul Komunikasi Sains YSN ASM. Majlis mengucapkan tahniah kepada semua yang terlibat dalam menjayakan penerbitan buku modul Komunikasi Sains ini. Untuk pengetahuan semua, preview buku modul Komunikasi Sains boleh didapati di laman sesawang yang dipaparkan. Kepada yang berminat, anda juga boleh membuat pratempahan melalui laman sesawang tersebut. Majlis dengan ini menjemput Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Adham Baba, Yang Berbahagia Profesor Emerita Datuk Dr. Asma Ismail dan Profesor Madya Dr. Chai Lei Ching untuk sesi penyampaian cenderahati. Majlis mengucapkan terima kasih pada semua. Anda dijemput kembali ke tempat duduk. Dengan itu, berakhirlah sudah majlis pelancaran buku modul Komunikasi Sains YSN ASM pada hari ini. Di atas dahan burung tempua, melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua. Di lain masa bersua lagi. Bagi pihak Akademi Sains Malaysia,
Saya merakamkan ribuan terima kasih kepada para hadirin kerana menghadiri majlis pelancaran ini secara fizikal maupun secara atas talian. Dapatkan maklumat terkini tentang program Sains ASM melalui laman Facebook, Twitter dan Instagram Akademi Sains Malaysia. Jangan lupa juga untuk mengikuti aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan bersempena Minggu Sains Negara Keluarga Malaysia 2022 melalui laman sesawang www.minggusainsnegara.com. Penyertaan adalah percuma. Sekian daripada saya. Wabillahi taufik wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.